Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita sambung kembali perbicaraan berkaitan dengan wuduk. Kita sampai pada muka surat 60, makruhatul wuduk, membicarakan tentang perkara-perkara makruh dalam wuduk. Yukrahu fil wudu'i al-umuru at-taliyatu. Dimakruhkan dalam wuduk ini perkara-perkara berikut. Pertamanya al-israfu fil ma'. Israf iaitu pembaziran, melampau dan membazir dalam air. Wa taktiru fih, dan taktir ni makna terlampau sedikit. Cuai dalam air maksudnya terlampau sedikit pun makruh, banyak sangat israf pun juga makruh. Kenapa? Li'anna dhalika khilafus sunnah, itu menyalahi sunnah. Okey. Apa itu israf? Al-israf huwa tajawuzu anil i'tidalil ma'ruf wal ma'luf. Ialah tajawuz, melampaui daripada keserdahanaan yang telah diketahui dan yang biasa. Okay. Kemudian katanya riwayat daripada Abi Daud annahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fi tahuri wad du'a. Akan datang di kalangan umat ini kaum yang mereka yang melampau-lampau pada penyucian dan juga pada berdoa. Ay yufrituna fihima, dia melampau-lampau. Wal ifrat fi du'a an yas'ala asya'an makhsusatan bi sifatin muayyanah, iaitu meminta perkara yang tertentu dengan sifat tertentu. Ini seorang itu minta, ya Allah berikan aku isteri sifatnya begini. Rambutnya macam ni, hidungnya macam ni, mata macam itu minta terlampau, dipanggil melampau-lampau dalam meminta, ya. Okey. Jadi yang seterusnya taqdimul yadil yusra ala al-yumna, makruh mendahulukan tangan kiri daripada tangan kanan. Wa taqdimur rijli yusra, mendahulukan kaki kiri daripada kaki kanan, itu makruh kerana menyalahi apa yang sunnah. At-tanshifu, tanshif maknanya kita kesat, mengeringkan, bimandil, dengan kain. Mandi ni makna kain sapu, kain towel, kain sapu, kain towel. Illa li uzrin, kecuali kerana uzur, kabardin syadidin, seperti sejuk yang terlampau sangat, waharrin yu'zi ma'ahu baqa'ul ma' alal udwi, ataupun panas yang menyakitkan dengannya oleh kekal air di atas anggota. Jadi pada asasnya wuduk itu kita biarkan kerana air wuduk itu kesan ibadat. Bila kesan ibadat ni, kita makruh menghilangkan kesan ibadat kecuali ada sebab yang perlu. Contohnya sejuk ataupun kita nak mengelakkan daripada kena penyakit kulit dan seumpamanya, itu tak apa, kita sapu. Adapun kalau keadaan biasa, keadaan tidak memudaratkan, kita makruh menyapu dan mengelap air wuduk dan ibadat, kesan-kesan ibadat yang kita buat itu. Okey. Yang keempat, darbul wajhi bil ma', memukul muka dengan air. Ni pukul macam mana ni? Kita ambil air, kita buat gitu je. Macam orang basuh scrub muka kan. Kita ambil air, pukul macam tu. Bukan pukul muka. Gini, air tu kita pukulkan di muka. Kita tidak gosok. Lianna dhalika yunafi takrimahu, itu menafikan memuliakan kita muka. Muka ni Allah Ta'ala buat ni, kita kena muliakan, kena jaga dia. Kita sapu. Jangan kita ambil air, kita lontarkan saja di muka. Yang kelima ialah az-ziyadah. Az-ziyadah tu ala thalathin yaqinan, melebihkan daripada 3 kali dengan yakin. Kita dah yakin 3 kali, kita buat lebih tu, itu makruh. Bil ghasli au fil mashi, sama ada pada basuh atau pada sapu. Awin naqsu anha, ataupun kurang daripada 3. Kurang daripada 3 pun makruh juga. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW setelah dia berwuduk, Nabi kata hakadzal wudu'u. Setelah Nabi mengambil wuduk di depan para sahabat ni, Nabi kata hakadzal wudu', inilah dia wuduk. Faman zada ala hadza, siapa yang lebih daripada ini, au naqasa, atau kurang, faqad asaa wa zalama, sungguh dia telah buat silap, dia telah buat kesalahan dan juga dia telah melakukan kezaliman. Okay? Jadi itu kesunatannya, walaupun sah dengan 1, tapi 2 pun boleh, tapi sunatnya buat 3. Jangan kurang dan jangan lebih. Yang keenam, al-isti'anatu biman
yaghsilu lahu man yaghsilu lahu a'dha'an min ghairi udhrin. Meminta tolong dengan orang yang membasuhkan baginya anggota-anggota tanpa ada uzur. Kita minta tolong orang basuh. Tolong ambil wuduk untuk aku. Dia pun tuang, sapu tangan kita. Tanpa ada uzur, kita boleh buat sendiri. Kita tak sakit. Kita boleh angkat air dan seumpamanya. Itu makruh hukumnya. Kerana itu nau'un minat takabburi. Satu bentuk daripada takabbur. Al-munafi lil'ubudiyah, yang menafikan kepada sifat kehambaan kita. Yang ketujuh, al-mubalaghatu fi madmadati wal istinsya'. Berlebih-lebih, berlampau-lampau dalam berkomor dan juga memasuk air dalam hidung lis-shaimi, bagi orang berpuasa. Khasyata an yasbiqahul ma'u ila halqihi, kerana bimbang termasuk air ke dalam halkumnya. Maka fayufsidu saumahu, itu akan membatalkan puasanya. Nabi SAW kata, baligh fil istinsyaqi, hendaklah kamu bersungguh-sungguh pada memasukkan air dalam hidung. Nabi memang suruh kita buat masuk air dengan bersungguh-sungguh, berkomor bersungguh-sungguh. Illa an takuna sha'iman, kecuali ketika kamu berada dalam keadaan berpuasa. Nawaqidul wudu, apakah perkara yang membatalkan wudu? Ini juga penting supaya kita tahu apa benda yang menyebabkan wudu kita batal. Yantaqidul wudu'u bi khamsati asya'. Akan batal wudu itu dengan 5 perkara. 5 perkara. Pertama, kullu ma kharaja min ahadi sabilaini min baulin aw gha'itin aw damin aw rih. Setiap yang keluar daripada salah satu dua jalan, iaitu daripada air kencing ataupun najis air besar ataupun damin darah ataupun angin. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, au ja'a ahadum minkum minal gha'id, atau salah seorang kamu datang daripada tempat buang air. Ai makani qada'il hajah, tempat qada hajat. Kemudian seterusnya yang kedua, an-naumu ghairu mutamakkini, tidur yang tidak tetap. Tidur tidak tetap maksud papan punggung dia itu tidak tetap, tidak kena pada lantai, tidak menempel pada lantai. Tak tetap papan punggung. Wat tamakkunu an yakuna jalisan. Apa maksud tamakun itu? Tetap itu bahawa dia duduk. Wa maq'adatuhu multasiqatun bil ardi, dan papan maq'adah ni tempat duduk dia, papan punggungnya menempel dengan lantai, dengan bumi. Jadi bayangkan papan punggung kita tu rapat. Bila rapat itu menunjukkan bahawa selamatlah, kalau angin takkan keluar, apa-apa pun takkan keluar. Wa ghairu mutamakkun, dan tidak tetap itu an yakuna hunaka tajafin, ada rongga, ada ruang, baina maq'adatihi wal ard, antara punggung dia dan juga antara bumi, antara tempat duduk tu. Maka kalau contohnya dia duduk tak rapat papan punggung, dia belok ke ataupun menyandar sehingga papan punggung dia tidak tetap, tidak tertutup, ada rongga, ada tajafin, ada ruang, itu menyebabkan tidur tersebut akan jadi batal, sebab ada kemungkinan akan keluar angin atau keluar sesuatu ketika dia tidur dan dia tidak sedar. Sebab itu dia kata tidur yang tidak tetap papan punggung. Qala Rasulullah SAW, man nama falyatawadda, siapa yang tidur hendaklah dia ambil wudu. Wa amma man nama ala hayatil mutamakkini fala yanqudu wudu'uhu, adapun orang yang tidur di atas keadaan yang tetap papan punggung, maka tidak batal wuduknya. Li'annahu yash'uru bima yakhruju minhu, kerana dia akan rasa apa yang keluar daripadanya. Kemudian seterusnya yang ketiga, zawalul aqli, hilang akal, bisukrin au irma'in, ataupun dengan irma'.
au maradin, ataupun dengan sakit. Ya. Yang ketiga iaitu zawalul aqli bisukrin, hilang akal dengan sebab mabuk, au ighma'in, ataupun pengsan, au maradin, ataupun sakit, au jununin, ataupun gila. Li'annal insana idzan tabahu syai'un min dhalik, jika mengenainya, kena kepadanya sesuatu daripada penyakit itu, kana hadza madhinnatu, kana hadza madhinnata an yakhruja minhu syai'un, adalah dia menjadi tempat sangkaan bahawa akan keluarnya sesuatu min ghairi an yash'ura, tanpa dia sedar. Jadi kalau orang tu gila, tidur, mabuk atau sakit, maka kebarangkalian keluar sesuatu daripada kubur dan dubur tanpa dia sedar, itu kebarangkaliannya berlaku besar, mazinah. Wa qiyasan 'ala naum, dan dikiaskan di atas tidur, li'annahu ablagu minhu, kerana penyakit ini, gila, mabuk dan seumpamanya ini lebih berat daripada tidur. Yang keempat, lamsur rajuli zaujatahu wal mar'atal ajnabiyata min ghairi ha'ilin, menyentuh seorang lelaki akan isterinya atau perempuan ajnabiyah tanpa ada ha'il, tanpa ada lapik. Fa innahu yantaqidu wudu'uhu wa wudu'uha, akan batal wuduk lelaki yang sentuh dan perempuan yang disentuh. Ajnabiyah itu siapa? Wal ajnabiyatu hiya kullu imra'atin yahillu lahu zawaju biha. Ajnabiyah ialah perempuan yang seorang itu halal, boleh menikah dengan dia. Maka kalau sentuh mahram tak ada masalah, mak dia, adik dia, kakak dia, mak saudara, tu tak ada masalah. Yang kelima, masul farji, menyentuh faraj, min nafsihi, faraj, kemaluan, sama ada daripada dirinya, au min ghairihi, atau orang lain, kubulan au duburan, sama ada kubul atau dubur, bibatinil kafi wal asabi'i min ghairi ha'ilin, dengan tapak tangan dan juga perut jari tanpa ada ha'il, tanpa ada lapik. Jadi cara macam mana? Ni tapak tangan kita rapatkan. Ini dipanggil batinul kaf, iaitu yang bersentuh dua ni batinul kaf. Dan asabi' pun sama ni. Asabi' pun sama. Dan juga jari ni. Yang dapat bersentuh dua ni ialah kita panggil sebagai apa? Sebagai batinul al-kaf. Kalau kita sentuh kemaluan melalui belakang tangan, kita sentuh kemaluan kita, itu tak batal. Tidak batal. Yang naknya sentuh dengan tapak tangan, tapak tangan ini. Okey, jadi di sini ada dua istilah kena bezakan ni, iaitu al-lamsu dan juga al-massu. Al-lamsu dan juga al-massu. Nanti kita akan masukkan dalam aktiviti kita apa beza antara lamsu dan massu. Al-umur allati yushtaratu lahal wudu, perkara yang disyaratkan baginya wudu. Okay, untuk buat perkara ini perlu wuduk. Apa dia? As-salah, nak semayang kita kena wuduk berdasarkan ayat Quran tersebut dan hadis Nabi, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah Taala tidak terima semayang seorang kamu jika dia berhadas sehingga dia berwuduk. Yang kedua, tawaf haulal Kaabah. Tawaf di sekitar Kaabah. Okay. Nabi sebut at-tawafu haulal baiti mithlu salah. Tawaf di sekeliling Kaabah itu seumpama semayang. Illa annakum tatakallamuna fi, kecuali kamu boleh bercakap ketika tawaf. Faman takallama, siapa yang bercakap pada tawaf, fala yatakallamanna illa bi khair, janganlah dia bercakap kecuali perkara-perkara yang baik saja. Yang ketiga ialah massu al-mushaf, memegang, menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Suratun kamilatun li wudu'in Nabi SAW bi faraidihi wa sunanihi al-muakkadati wa bayani fadlihi wa fadli salati ba'dahu. Ini rupa surah, gambaran wuduk Nabi beserta fardu dan sunatnya yang muakkad, serta menerangkan kelebihan dan fadilat semayang. Jadi kita habiskan dengan ni. Tengok kita baca. Rawal Bukhari fi sahihi an Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu annahu da'a bi wudu'in. Rasulullah
meminta wadu, air untuk berwuduk. Fa'afghara ala yadayhi min ina'ihi. Lalu dituangkan di atas dua tangannya daripada bekas. Faghasalahuma, lalu baginda membasuh kedua-dua tangan. Thalatha marrat, basuh tangan, sunat basuh tangan 3 kali. Thumma tamadmada wastansyaqa wastanthara. Kemudian Nabi mada. Nabi berkoma. Wastansyaqa, masuk air dalam hidung. Wastanthara, dan mengeluarkannya balik. Thumma ghasala wajhahu, kemudian disapu muka baginda Nabi SAW 3 kali. Wa yadaihi, dan dua tangan dia basuh muka. Dia basuh muka dan dua tangannya ila mirfaqaini, sehingga kedua siku 3 kali. Wa fi riwayatin thumma ghasala yadahul yumna thalathan. Dalam riwayat lain dia riwayat hadis daripada rawi lain, dalam riwayat lain menyatakan Nabi membasuh tangan kanan 3 kali, kemudian tangan kiri 3 kali. Thumma saha bi ra'sihi, kemudian Nabi sapu kepala dia. Thumma ghasala kulla rijlin, kemudian Nabi basuh setiap kakinya 3 kali. Wa fi riwayatin thumma ghasala rijlahul yumna. Dalam riwayat lain disebut Nabi basuh kaki kanan 3 kali. Thumma ghasala rijlahul yusra thalathan. Thumma qala ra'aitu Nabi SAW yatawadda'u nahwa wudu'i hadha. Kemudian ini Osman Osman bin Affan ni buat macam ni. Jadi perbuatan tadi tu perbuatan Osman bin Affan lah. Kemudian Osman bin Affan kata, ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u nahwa wudu'i hadha. Aku melihat Rasulullah mengambil wuduk seumpama wuduk aku ini. Jadi asal tadi perbuatan itu siapa buat? Sayyidina Uthman. Bukan Nabi ya. Bukan Nabi lagi. Cuma nanti bila menjadi disabit kepada Nabi sebab apa? Sebab dia kata, aku melihat Nabi berwuduk seumpama wudukku. Dan dia berkata, man tawadda'a nahwa wudu'i. Nabi SAW bersabda, selepas Nabi ambil wuduk seumpama tu, Nabi kata, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Siapa yang berwuduk seumpama wudukku ini. Thumma shalla raka'atain. Kemudian dia sembahyang 2 rakaat. La yuhaddithu fihima nafsahu, yang tidak dia bicarakan pada sembahyang itu dirinya. Maknanya sembahyang secara khusyuk. Tak, dia sembahyang dengan khusyuk. Maka ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah Ta'ala ampunkan apa yang telah lalu daripada dosanya. Nampak? Jadi la yuhaddithu ay bi syai'in min umurid dunya. Dia tidak bercakap di sini dalam itu dengan perkara-perkara dunia. Dia terus menumpukan sembahyang dan tidak bercakap dengan perkara-perkara dunia, tidak ingat kepada perkara dunia, maka fadilatnya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu, yakni dosa-dosa kecil. Kemudian kita masuk pada tajuk Al-Mashu ala Khuffain. Wallahu Ta'ala a'la wa alam.